Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan siapa bakal memenangi Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-15. Baik, saudara, perkongsian ini daripada Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku penganalisis politik. Kita melihat kepada keyakinan awal Presiden Parti. Antara Presiden Parti yang yakin bahawasanya akan berlaku satu keajaiban, iaitu kemenangan di Pilihan Raya Negeri Johor, iaitu antara keyakinan itu datang daripada Presiden UMNO berdasarkan kepada bukti UMNO telah memenangi Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga Sarawak, yakni Barisan Nasional. Baik saudara, itu antara kekuatan ataupun disebutnya sebagai keyakinan yang jitu utuh daripada UMNO. Seterusnya, Tuan Dr. Mahathir mungkin pejuang. Misi menentang kleptokrat, pemimpin korup dan salah guna kuasa. Tuan Mahathir dan pejuang mempunyai integrity, accountability dan pejuang mereka cuba sedaya upaya untuk memenangi hati rakyat. Kerana asalnya pejuang adalah daripada konsep atau modul UMNO itu sendiri, kerana daripada UMNO Tun timbul dan mengasaskan pejuang. Maka satu parti Melayu yang berjuang atas nama Perjuangan Bumi Putera. Seterusnya, Syed Saddiq, antara anak muda, sudah pasti muda mahu melihat setakat mana pengaruh anak muda keluar mengundi dan seterusnya mengambil bahagian dalam Pilihan Raya Negeri Johor, melibatkan antara kumpulan yang ulung bertanding dalam Pilihan Raya Negeri Johor. Adakah Syed Saddiq akan berjaya untuk mempengaruhi anak muda tampil, lestari dan menjalankan tanggungjawab mereka? Baik, seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat Johor kubu kuat beliau sebagai pemimpin legasi, dan siapa tidak mengenali Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, bersatu. Adakah bersatu akan mendapat kemenangan atau Perikatan Nasional bersama PAS? Seterusnya, Tuan Guru Hadi Awang, PAS hanya melihat kepada kesatuan kerana PAS sukar untuk memenangi negeri di Semenanjung. Melainkan di Kelantan, PAS masih lagi menang pilihan raya negeri Kelantan, tetapi ia tidak berlaku di negeri-negeri lain kerana PAS terpaksa bergantung atas persahabatan, kesatuan bersama Perikatan Nasional maupun Muafakat Nasional. Bagi PAS, yang penting mereka menang bersama rakan sekutu, kerana mereka tahu PAS tidak boleh memenangi mana-mana pilihan raya negeri selain daripada Kelantan. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pada hakikatnya berhadapan dengan kekecewaan, iaitu misi untuk memastikan dua pilihan raya negeri, iaitu Pilihan Raya Negeri Melaka dan juga Pilihan Raya Negeri Sarawak, di mana Datuk Seri Anwar atau Pakatan Harapan telah tewas. Mahu menebus, maka Anwar Ibrahim datang dengan pelbagai hujah dan dalil, yakni mahu melihat kesatuan di mana parti pembangkang mestilah bersatu. Sekiranya tidak, maka binasalah harapan ataupun berkecailah harapan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan, kita melihat kepada slide seterusnya. Faktor kemenangan di Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-15. Yang pertama, kita melihat pada demografi mengundi. Maknanya dalam satu lokaliti DUN, 56 kerusi DUN di Johor, kita melihat kepada populasi, siapakah yang paling ramai di situ? Adakah pengundi Melayu? Adakah pengundi Cina di kawasan bandar dan luar bandar? Baik, seterusnya percaturan parti politik. Bagaimana kesatuan? Adakah parti politik itu bertanding secara solo ataupun melalui Perikatan Nasional di antara Bersatu dan PAS? Ataupun Pakatan Harapan sekarang ini kecewa dengan kekalahan demi kekalahan, maka mereka sedar dan mereka mahu bersatu
bersatu bersama DAP, bersama Muda, bersama Warisan, bersama parti-parti pejuang, Amanah, dan inilah antara percaturan parti politik, ataupun bebas bertanding atas kapasiti bebas, maupun UMNO mau bertanding secara solo. Baik, jentera kerajaan. Bagaimana jentera kerajaan memainkan peranan di Johor? Kita melihat di Melaka dan di Sarawak, bagaimana government missionary digunakan untuk mengagihkan bantuan, menguruskan dana, menurap jalan tah. Pilihan Raya Negeri Melaka kita dapat saksikan bagaimana ketangkasan JKR dan kementerian dan jabatan-jabatan negeri bertungkuh lumus memulakan, menyiapkan segala projek-projek terbengkalai pada ketiga pilihan raya. Maka peranan antara faktor kemenangan di pilihan raya negeri Johor juga akan mempengaruhi apabila jentera-jentera kerajaan ini memainkan peranan turun padang melaksanakan projek-projek pada ketiga pilihan raya. Pengundi membuka mata kerana sampai di pagar rumah mereka ataupun di halaman rumah mereka jalan rayanya diturap dengan tar. Seterusnya, kredibiliti calon bertanding. Siapakah yang bertanding? Kalau di Melaka 80% daripada calonnya golongan intelektual profesional, tidak ada kes skandal rasuah, di bawah 50, usia di bawah 50 tahun. Baik, seterusnya pengaruh kerajaan persekutuan. Adakah Perdana Menteri memainkan peranan, kementerian-kementerian, jabatan-jabatan, federal, state, local government? Bagaimana Kementerian Putrajaya ataupun kerajaan di Putrajaya itu menyegerakan dana, menteri-menteri, jemaah menteri turun padang pada ketiga, 2 atau sebulan pilihan raya ini, bergegas ke Johor dan mempengaruhi, mengubah mindset pengundi untuk condong kepada kerajaan yang sedia ada. Peratusan keluar mengundi, ini juga faktor yang paling membimbangkan seperti di Melaka dan Sarawak. Apabila peratusannya rendah di bawah 65%, di bawah 70%, ini akan memberi kekuatan kepada mana-mana parti yang popular, yang mendapat kepercayaan pengundi. Dan parti yang sebelum ini menang seperti Pakatan Harapan 2018 tidak semestinya menang kembali kerana peratusan mengundi agak rendah. Peratusan keluar mengundi. Baik, seterusnya kita melihat faktor lain kemenangan pilihan raya negeri Johor. Agenda setting teori, agenda setting media perdana. Ini agenda setting teori ini bererti media Astro Awani, TV3, TV3, RTM, Bernama dan apa saja media yang sebenarnya menjadi proksi. Sekiranya mereka menjadi proksi kepada kerajaan yang sedia ada atau mana-mana parti politik, maka mereka akan mencanang, mendendang, mempengaruhi pelbagai berita, liputan berita menyatakan tentang kestabilan kerajaan dan kepimpinan parti politik berkaitan. Maka pengundi akan terpengaruh dan akhirnya mereka mengundi parti politik berkaitan. Seterusnya, peranan pengundi muda. Pengundi muda 18 tahun ke atas. Ini kumpulan pertama akan mengundi di Johor. Adakah mereka akan turun padang? Di Melaka kita tidak lihat perkara itu berlaku. Walaupun bukan 18, mungkin 25, 30. Tetapi tidak turun, tidak ramai. Bagaimana pula di Johor? Ini kita merujuk kepada Syed Saddiq. Syed Saddiq sendiri di Parlimen memang asalnya daripada Johor. Dan kita melihat apakah kekuatan Syed Saddiq. Adakah Syed Saddiq mampu melakukan sesuatu? Pengaruh Kesultanan Johor. Ini kita tahu Tuanku Sultan, rakyat negeri Johor cukup kagum dengan kepimpinan, cukup akur dan dengan titah Tuanku Sultan. Dan kita maklum Tuanku Sultan mahukan kestabilan kerajaan, bukan dengan satu kerusi ataupun tidak ada kerusi atau menagih simpati kepada pembangkang. Itu kenyataan tuanku. Dan kita melihat apakah terjemahan yang dilakukan oleh rakyat negeri Johor, bangsa Johor. Kewajaran Barisan Nasional bertanding solo. Saudara, rasional atau tidak BN bertanding solo? Seperti mana berlaku di Melaka. Adakah BN benar-benar yakin? Kerana situasi di Johor agak berbeza. Kita melihat siapakah pesaing-pesaing ataupun ancaman bagi Barisan Nasional, iaitu Pakatan Harapan sudah pasti, Perikatan Nasional, Bebas, Pejuang dan Muda. Ingat, Pejuang telah kembali.
pejuang antara pesaing utama kepada UMNO kerana pejuang memiliki ramai golongan intelektual, profesional yang berintegriti, beraccountability, yang dilihat bersih berbanding UMNO itu sendiri. Melainkan UMNO mencalonkan pemimpin-pemimpin 30 hingga 50 atau 50 ke bawah yang kredibel, intelektual, yang berkarisma, yang tidak ada kes, tidak ada skandal. Kemungkinan ini akan memberi merit kepada BN. Tapi belum tahu BN akan menang sebab pejuang akan muncul dalam pilihan raya negeri Johor. Persaingan yang dahsyat. Begitu juga muda akan tampil. Bebas tidak memberi kesan kepada mana-mana pilihan raya di negara ini setakat hari ini. Baik Perikatan Nasional, ia bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin memang bersama PAS, tetapi bersatu boleh memberi saingan kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai pengaruh, kekuatan. Beliau memang membina legasi di Johor dan pernah menjadi mantan Menteri Besar Johor dan pernah menjadi Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri, telah mengagihkan projek dana peruntukan kepada Johor, suntikan vaksin dan sebagainya. Ini rakyat Johor sudah pasti terhutang budi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bersatu. Kemungkinan ada kekuatan di situ. PAS hanyalah menempel di antara Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Dan PAS kita tahu hanya kuat di negeri Kelantan. Itu hakikatnya. Saudara, kewajaran Pakatan Harapan bertanding separa matang. Pakatan Harapan akan bersaing dengan BN sekiranya bertanding hanyalah Pakatan, PKR, Amanah, DAP. Tidak boleh pergi jauh. Apakah antara tekanan ataupun apakah akan berlaku? Pesaing-pesaing bagi Pakatan adalah BN, Perikatan Nasional Bersatu dan PAS. Terusnya Bebas, Pejuang dan Muda. Berjaya atau tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengaruhi Tun Mahathir atau Mukris atau Syed Saddiq, kita tidak tahu kerana di Melaka ada krisis. Dan kita tahu Pejuang memang tidak mahu Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Krisis di antara Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim termasuk Mukris telah menyatakan Anwar sudah sampai masanya untuk melepaskan jawatan dan legasi kepimpinan Anwar tidak relevan. Ini antara konflik Mukris Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar dan termasuk penyokong-penyokong PKR dan Pejuang. Bagaimana PH mampu bersatu dengan Pejuang Muda, DAP, PKR, Amanah maupun Warisan untuk menentang BN seperti 2018. Adakah ini akan berlaku? Sekiranya berlaku, di situlah BN akan berhadapan dengan masalah besar. Tapi belum tahu PH menang. Baik. Saudara, kita melihat faktor pengundi majoriti atau demografi pengundi. 82% pengundi Melayu. Benut N53. Ini Menteri Besar Johor, BN Datuk Insinyur Asni Mohamad. 9,480 undi, diikuti PKR Zulkifli Tasrid 5,033, PAS Muhammad Firdaus Jabar 2,590. Kita melihat oleh kerana majoritinya Melayu dan Menteri Besar, ini sebelum ini pilihan raya ke-14, pilihan raya negeri yang ke-14, dimenangi oleh BN kerana faktor demografi. Peratusan pengundi di lokaliti berkaitan adalah Melayu. Dan saya yakin pada pilihan raya negeri yang ke-15 ini, saya yakin Menteri Besar Johor akan memenangi semula kerana disebabkan oleh 82% pengundi Melayu dan beliau Menteri Besar pernah mengagihkan bantuan, menjadi MB, memberikan peruntukan, turun padang, membina legasi, menguasai mindah pengundi. Mungkin itu kekuatan dan kita yakin beliau akan menang kalau bertanding di Benut N53. Sekali lagi, Jementa N02, faktor pengundi majoriti demografi pengundi Cina. Yang tadi Benut Melayu. N02 Jementa Cina 51%. PKR Tan Cheng Chun
PKR Tan Chen Chun 16,366. Saudara lihat berapa ramai yang memilih mengundi beliau. BN Chiam Yok Meng 9335. Tidak boleh mengejar tuan-tuan. Pas lagi lah jauh. Baik, di sini kita mendapati demografi ini memainkan peranan. Bulu Kasap N01, Don N01, faktor pertandingan penjuru. 2 penjuru. Bulu Kasap N06, faktor pertandingan 2 penjuru. 57% Melayu, tapi yang kita ingin fokus adalah kepada 2 penjuru. Pada ketika itu, pilihan raya negeri yang ke-14, BN Zahri Sarip memenangi 9,186, PKR Nur Samsu 8,309, BN 9,186. Baik saudara, pada ketika itu 2 penjuru. Tapi kita tahu apa berlaku di Melaka dan Sarawak. 5 penjuru, ada 4 penjuru, ada 3 penjuru. Kalau sekiranya berlaku 3-4 penjuru di kawasan ini atau lain-lain kawasan, 56 kursi DUN, saya yakin dan percaya undi pecah. Jadi antara faktor yang boleh memenangkan calon itu adalah jangan terlalu banyak parti politik bertanding atau calon di situ. Kelak undinya akan pecah atau majoriti rendah. Seterusnya Bukit Kepong N07, DUN N07, faktor Perikatan Nasional atau Muafakat Nasional berpecah. Ini kita melihat akibat daripada BN bertanding solo dan PAS bertanding solo, maka PKR menang. Dr. Syahrudin Jamal 11,665. Sekarang ini kalau BN solo, UMNO solo, BN solo, Perikatan Nasional dan PAS bersama, sudah pasti BN sukar menang lagi. Dan kekuatan adalah kepada PKR. Gambir N09, faktor calon dan pengaruh, credibility. Kita melihat kepada Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin 10,280, Gambir N09, beliau menang. BN Datuk M Asujan 7,192, PAS Datuk Dr. Mahfuz Mohamad 1,806. Saudara, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pasti mantan Menteri Besar Johor, mantan Perdana Menteri Malaysia. Beliau juga mempunyai kekuatan Presiden Bersatu, dan ini semua adalah antara kekuatan untuk kemenangan beliau di lokaliti berkaitan. Antara faktor kemenangan adalah disebabkan pengaruh siapa calon itu, legacy yang ada. Itu hakikatnya. Sebab itu di Johor dahulu Lee Kim Siang menang. Mungkin di kawasan Gelam Patah kerana faktor legacy, tokoh, ikon. Begitu jugalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik, saudara, itu antara perincian dan pandangan peribadi saya. Saya memberikan pandangan peribadi secara tuntas ilmiah, terpulang kepada pihak-pihak berkaitan untuk menjadikan ini sebagai sandaran. Tuan-tuan boleh memantau, menilai dan melihat pandangan-pandangan pelbagai pakar, profesor, sarjana, think tank, dan antara pandangan yang kerap saya berikan salah seorang daripada penganalisis politik. Saya mengikuti perkembangan di Johor, sama-samalah kita saksikan mana-mana parti yang bijak mengatur langkah mereka ke menang. Tetapi di Johor agak sukar kerana berlaku pelbagai percaturan luar biasa. Namun kalau di Johor dengan adanya gabungan Pakatan Harapan bersama antara parti termasuk mungkin Pejuang, DAP Amanah, PKR, Muda Mereka Bersatu menentang UMNO dan BN menang. Ini akan menjadi satu tanda aras, bukan di Melaka dan Sarawak sebenarnya. Tanda aras yang terkini, yang paling mencabar adalah di Johor. Kalau di sini BN UMNO boleh menang 2/3 majoriti DUN, bererti Pakatan Harapan dalam pilihan raya ke-15 akan hilang mandat dan mereka tidak akan lagi bergaya menang seperti 2018. Dan sekarang ni pun kita lihat Pakatan Harapan memang telah tewas di Melaka dan Sarawak.
Dan ini satu cabaran bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ingat Datuk Seri Anwar, telah ada banyak pihak memohon Datuk Seri letak jawatan dan dikatakan tidak relevan. Walaupun penyokong-penyokong memang mahukan Datuk Seri kena kekal. Begitu juga kalau UMNO tewas di Johor, bererti UMNO dan BN akan berhadapan dengan masalah pada pilihan raya yang ke-15, PRU ke-15 di peringkat federal, parlimen, kerusi parlimen. Dan muda, sekiranya muda hanya menumpang saja dalam Pakatan Harapan, tidak mencalonkan anak muda dan sebagainya, dan Syed Saddiq tidak berdiri di belakang anak muda, sekiranya gambaran awal di Johor menunjukkan beberapa anak muda yang bertanding di bawah Syed Saddiq, pengaruh Syed Saddiq, kalah dan tewas, itu menunjukkan kredibiliti Syed Saddiq. Syed Saddiq tidak kredibel dan tidak diterima rakyat. Saudara, kita lihat PAS Tuan Guru Hadi Awang sudah pasti jauh sekali. Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita melihat pengaruh Tan Sri di Johor, relevan atau tidak, bersatu, diterima. Apapun saudara, ini pandangan peribadi saya. Boleh dipikirkan, direnungkan, dan sebar-sebarkan, boleh share. Bidat syukranan di wanakum sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.